Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 4 November 2020 bersama saya Fida Ihanan Sahni. Tumpuan berita. Kerajaan Sarawak merancang untuk menjadikan Universiti Putra Malaysia UPM, Kampus Bintulu dan University College of Technology Sarawak UCTS sebagai hub dan pusat penyelidikan perhutanan di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Partiggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, Jabatan Hutan Sarawak pula akan menjadi agensi utama dalam menyelaras penyelidikan dan pembangunan R&D di pusat tersebut. Malah menurutnya, Kerajaan Sarawak bersedia memperuntukkan dana dalam bajet Sarawak 2021 untuk melakukan penyelidikan kolaboratif melalui pusat tersebut. To support R&D, the government, that is GPS government, is also looking into the possibility of working closely with two local universities, namely University Putra Malaysia, Bintulu Campus, and University College of Technology Sarawak, UCTS. We propose that these two universities to become research hub for forestry research in Sarawak, as they have the expertise and facilities. The state government is willing to allocate funds to undertake this cooperative research through the hub. I will put this in our budget. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan seminar peladangan hutan perindustrian di Miri hari ini. Sementara itu, Ketua Menteri juga memberitahu dalam dunia moden sekarang, penggunaan teknologi canggih dapat memacu kemajuan dalam sektor perhutanan. Jelas beliau, para pemain industri perhutanan di Sarawak meneroka lebih jauh dalam meningkatkan perkembangan sektor berkenaan bagi memenuhi keperluan bahan mentah yang semakin meningkat. I would like to urge the industries together with government agencies like Forest Department and STIDC and local universities to intensify R&D on the product diversification. There is no point of having a good plantation if we are not clear on what are the end products for our plantation. Berita seterusnya. Kerajaan negeri menerusi Jabatan Hutan Sarawak melakar sejarah apabila melancarkan unit pengesanan udara Sarawak Sadu yang beroperasi berasaskan teknologi remote sensing menerusi penggunaan hyperspectral yang pertama seumpamanya di Malaysia. Ketua Menteri Datuk Partiggi Abang Zohari berkata, Sadu telah diberikan mandat oleh Kerajaan Sarawak untuk membantu dalam membantras aktiviti pembalakan haram di Sarawak sehingga sekarang. Jelasnya ini menjadi titik tolak kepada Sadu melangkah ke fasa seterusnya berasaskan kepakaran dan pengalaman unit ini dalam teknologi maju. Pelaksanaan projek ini amat signifikan kerana perkongsian aset, kepakaran dan sumber dikembangkan ke seluruh negara. Perolehan projek sistem udara ini dilaksana secara tengki, iaitu design and build dengan 3 buah negara, iaitu Austria sebagai pembekal pesawat udara, Finland sebagai pembekal sensor hyperspectral, manakala Kanada sebagai pembekal sensor pemantauan udara. Beliau berkata demikian dalam sidang media semasa pelancaran Sadu di Pangkalan Operasi Sistem Udara di Hangar Hornbill Skyways di Miri hari ini. Dalam pada itu, Datuk Partiggi Abang Zohari juga memberitahu Jabatan Hutan Sarawak sebagai pelopor teknologi hyperspectral dalam kalangan agensi kerajaan di Malaysia dan merupakan satu-satunya agensi kerajaan di dalam negara yang mempunyai keupayaan dan kemahiran menggunakan sistem udara berteknologi canggih tersebut. Terdahulu, Ketua Menteri telah mendengar taklimat mengenai teknologi remote sensing menerusi penggunaan hyperspectral yang akan digunakan oleh Sadu.
Beralih ke berita mengenai penyampaian pingat kebesaran negeri Sarawak oleh Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud hari ini kepada 98 orang penerima. Daripada jumlah itu, 2 orang menerima pingat perkhidmatan bakti-bakti, 62 orang penerima pingat Ahli Bintang Sarawak ABS dan 34 orang menerima pingat perkhidmatan terpuji PPT. Pengurniaan istiadat pengurniaan darjah-darjah kebesaran negeri Sarawak itu telah diadakan di Astana Negeri Sarawak pada Rabu. Berikut pula laporan harian COVID-19 menerusi kenyataan media Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak hari ini. Dimaklumkan 9 kes positif telah dikesan merangkumi 8 kes di daerah Kuching dan 1 kes di daerah Miri, menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 936 kes. 8 kes di daerah Kuching melibatkan 1 kes dari saringan pelawat yang merupakan seorang lelaki warga negara tempatan yang baru balik dari Negeri Sembilan, 1 kes kontak kluster Green Hill dan 1 kes kontak rapat kepada kes positif. Manakala 5 kes baharu pula dikesan dari kluster Wisma Seberkas. Dalam pada itu, 1 kes dari daerah Miri yang melibatkan seorang wanita warga Vietnam yang telah berada di Miri sejak 8 bulan yang lepas. Dimaklumkan juga terdapat 14 kes baharu yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari Hospital Umum Sarawak hari ini. Selanjutnya, masalah COVID-19 merupakan cabaran yang sangat besar bagi mengadakan pilihan raya negeri PRN Sarawak ke-12. Menurut Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah, timbul beberapa cadangan bagi mengadakan PRN Sarawak ke-12 dan pilihan raya umum PRU ke-15 secara serentak. Jelasnya beliau menyambut baik saranan tersebut kerana beliau berpendapat ia dapat menjimatkan kos bagi menjalankan pilihan raya. Bagi diri saya, kalau ia dapat diadakan serentak memang cukup baik kerana sedikit sebanyak ia akan dapat menyematkan kos. Kerana tiap-tiap pilihan raya apabila diadakan kosnya agak tinggi sekali. Dan di Sarawak ni kalau kita lihat sebelum ini kita mengadakan pilihan raya tiap-tiap 2 tahun ataupun 2 tahun setengah. Satu negeri, satu parlimen. Dan sekiranya dapat diadakan serentak, saya percaya ada satu cadangan yang baik, tapi terpulang kepada pemimpin-pemimpin atasan. Beliau yang juga naib Presiden Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB turut berpendapat Suruhanjaya pilihan raya SPR boleh mewujudkan satu panduan prosedur operasi standard SOP yang baharu bagi memudahkan proses pilihan raya dijalankan. Dalam perkembangan lain, Datuk Abdul Karim yang juga Menteri Belia dan Sukan berkata, beliau akan berjumpa dengan Presiden Persatuan Bola Sepak Sarawak FAS, Datuk Posa Majais dalam masa terdekat bagi meneliti dan membantu masalah yang dihadapi persatuan itu. Ini susulan daripada keputusan FAS sebelum ini yang berkemungkinan akan menarik diri daripada saingan Liga Malaysia 2021. It can be solved. I will meet them. Saya akan berjumpa dengan Datuk Posa dan melihat apakah masalah-masalah sedikit sebanyaknya. Mengenai isu desakan peletakan jawatan Presiden FAS, Datuk Karim berpendapat perkara itu adalah luahan hati para pencinta sukan bola sepak di negeri ini yang tidak berpuas hati dengan keputusan yang dibuat Datuk Posa. Sekian edisi malam bersama saya Fidai Hanan Sahni dan kru penerbitan. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak di Facebook, Instagram, Twitter, aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.